Okay, mekanisme tindak balas protein dalam susu. Ini protein secara umum lah, dan mana-mana bahan yang menggunakan enzim sebagai katalis, terutamanya proses pencernaan makanan dalam badan, seperti karbohidrat dan lemak lah selain pada protein. Okay. Right. So apa yang berlaku, mekanisme tu kita panggil sebagai lock and key hypothesis ataupun mekanisme mangga kunci. Apa maksud dia dekat sini? Maksudnya spesifik enzim hanyalah untuk spesifik substrat. Substrat tu lah yang tadi kita bincang, sama ada protein, karbohidrat ataupun lemak. So contoh kalau macam protein, spesifik enzim adalah protease. So apa yang berlaku semasa tindak balas, first protein tadi akan berlanggar. Berlanggar macam mana? Berlanggar pada orientasi yang betul dan tenaga yang cukup. Sama semacam tindak balas yang kita biasa bincangkan lah. Dan bila dia dah dapat lock, barulah tindak balas akan berlaku. Sebab tu selepas tindak balas, kita boleh nampak protein ni tadi telah berpecah, terurai lah sebenarnya. So macam menjadi apa? Dia menjadi asid amino. Macam mana kita pernah bincang sebelum ni, fungsi mangkin hanyalah untuk meningkatkan kadar tindak balas bagi suatu tindak balas tersebut. Namun mangkin tersebut tidak akan berubahlah dari segi kimianya, not chemically reacted. Jadi tidak berubahlah. So dia masih lagi sama sebelum dan selepas. Kalau contoh dalam proses haba, kita ada ferrum sebagai mangkin. Proses haba, ferrum akan kekal sebagai ferrum walaupun selepas tindak balas. Yang berubah hanyalah nitrogen dan juga hidrogen telah membentuk amonia. So sekiranya kita nak selepas eksperimen ni nak ekstrakkan ferrum keluar daripada tindak balas pun boleh juga sebenarnya. Graf untuk kadar tindak balas melawan suhu yang telah saya berikan. So apa yang kita boleh perhatikan kat sini adalah semakin meningkatnya suhu, semakin tinggi kadar tindak balas, sehinggalah satu titik maksimum, dan kemudian dia akan menurun. Kalau tindak balas tersebut akan menurun apabila suhu meningkat. So ini adalah cara untuk jawab soalan 4. Dia minta kita terangkan graf. Terangkan graf dan kena bagi penjelasan lah kenapa seperti tersebut. Now, so penjelasan yang kita dah bagi tadi, kadar tindak balas meningkat dan kemudian menurun dengan penambahan suhu. So pada peringkat awal, kenapa kadar tindak balas meningkat? Yang pertama, kita tahu sebabnya protein ni tadi dia boleh terurai sendiri, tapi mengambil masa yang lama. Sebab tu kehadiran mangkin akan meningkatkan kadar tindak balas. Bukan mempercepat. Percepatnya adalah masa tindak balas. Tapi kalau kita kata kadar, maka dia adalah meningkatkan kadar tindak balas. Nah, selain daripada tu, dan kita tahu ada 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Mungkin ada kat dalam tindak balas enzim dan juga protein ni tadi. Dan lagi satu adalah suhu. So kenaikan suhu juga meningkatkan kadar tindak balas. Macam tindak balas lain yang kebiasaannya kita tahu, kalau kita lukis graf,
kadar tindak balas melawan suhu. Okay. Secara umum, sepatutnya graf tersebut akan meningkat secara tegak macam itulah. Ni umum. Tapi berbeza untuk enzim dan juga protein ni tadi, tindak balas enzim protein. Kenapa? Okay. Inilah reasoning dia. Sebab sampai maksimum bermaksud dia dah mencapai suhu optimum bagi tindak balas protein dan juga enzim, iaitu 37 darjah Celsius. So dekat sini lah kalau kita gariskan, okay. So lebih kurang kat sini adalah lebih kurang 37 darjah Celsius dekat situ suhu badan paling maksimum, paling optimum untuk tindak balas enzim dan juga protein. But once suhu semakin meningkat, apa yang berlaku sebenarnya, enzim telah terdinaturasi. Terdinaturasi ni kalau sel yang hidup, kita senang cakap, bahasa mudah dia adalah sel terbunuh lah kan, tak kill. Okay. Cuma memandangkan enzim ni tadi, dia bukanlah benda hidup. Okay. Dia adalah molekul juga, sama macam protein. Maka very complex molecule. It's not just simple molecule. Kamu belajar dalam biology. Okay, dia terdinaturasi pada suhu yang tinggi. Dia slowly termusnah lah. Okay, semakin meningkat suhu, makin banyak yang termusnah. Dia menurun, maksudnya tindak balas tu masih ada, tetapi semakin berkurang. Ni. Okay, to the extent bila dah stop sampai sini, maksudnya no more tindak balas, maksudnya enzim dah tak ada lah, dah terdinaturasi. Okay. So hilang kebolehan untuk kadar tindak balas ni tadi meningkat. Meningkatkan kadar tindak balas. Okay. Sebab itulah yang ni adalah special lah. Kita belajar ada 5 faktor tu adalah secara umum. Tetapi sebenarnya setiap tindak balas mempunyai kesan yang berbeza terhadap kelima-lima faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas tersebut. Okay.